Baik, anda bersama saya Nina Rozman dan kita masih lagi bersiaran langsung dari Pasar Borong Selangor. Menjelang pembentangan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan esok hari bermula jam 3 petang dan rakan tugas Haris Ashraf dan Najib Arif juga akan bawakan pakar-pakar dan penganalisis untuk kupas-kupas isu-isu semasa apakah menjadi perkara-perkara kritikal dalam kehidupan rakyat dan apakah antara reformasi ekonomi yang diperlukan ketika ini. Dan pada segmen kali ini saya nak memberi tumpuan kepada perusahaan kecil sederhana PKS kerana mereka ini adalah antara tulang belakangnya ekonomi. Dan kalau kita lihat kepada data-data ekonomi, kita lihat sumbangannya agak tinggi daripada usaha perusahaan niaga kecil sederhana ini kepada pertumbuhan ekonomi negara dan sudah tentu bergerak ke hadapan untuk penting untuk kita meneliti dan melihat apakah yang diperlukan lagi oleh PKS ini untuk memberi sokongan yang sewajarnya kepada mereka agar mereka semua dapat berkembang dalam suasana ekonomi yang agak mencabar ini. Dengan itu saya mempersilakan tetamu yang bersama saya adalah Datuk Ninesh Malani merupakan pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita sudah ada di sini Pasar Borong Selangor dan sendiri kita lihat bagaimanakah keadaan ataupun realiti di sini yang mereka ni bukan sahaja menyediakan bekalan makanan untuk rakyat di luar sana tetapi tempat ini jugalah menyediakan peluang pekerjaan mereka untuk mereka menyara kehidupan harian mereka. Mungkin kita nak lihat daripada sokongan peniaga PKS ini. Walaupun mereka dikatakan dalam kumpulan kecil, tetapi kita nak lihat sehingga kinilah Datuk. Apa lagi mungkin cabaran yang masih kita tidak nampak tetapi adalah keadaan yang mendesak untuk perusahaan kecil di Malaysia lagi. Mungkin boleh ceritakan apakah rentihan, kepayahan mereka yang masih lagi mereka hadapi sehinggalah pasca pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Nina. Memang kita nampak dari golongan yang berikan makanan kepada masyarakat secara amnia. Kita mendapati golongan ini ada challenges yang berlainan. Challenges yang kita dapati atau apa yang kita tengok pagi ini adalah dari segi logistik, dari segi dana-dana untuk PMKS untuk membangunkan lebih industri beliau. Kita nampak di belakang sana ada sayur-sayuran, di depan sini dari segi ikan, ayam, banyak masalah yang mereka hadapi. Hasrat kami selalunya agarlah kerajaan dapat menggunakan aplikasi digital yang sedia ada, kemudahan-kemudahan dari segi sektor easy financing yang dapat golongan masyarakat ini untuk membangun. So agar cost saving initiative yang mereka dapat bolehlah ditujui kepada rakyat on the ground. Itu yang pandangan yang kami dapati pagi ini di pasar ni. Dan Datuk, apabila kita bercakap mengenai kos, mungkin kita lihat harga ikan di sini, mungkin harga sotong dan mungkin harga ayam di sebelah sana. Mungkin kalau kita lihat harga-harga kos ini menunjukkan wah, makin mahal pengguna-pengguna datang sini. Oh, saya nak beli makanan ni tapi kalau lihat tidak mampulah. Terutama mungkin ini datang daripada suara-suara kumpulan berpendapatan rendah, sederhana terutamanya golongan-golongan rentan ataupun yang tidak mempunyai pekerjaan yang stable kalau kita boleh cakap. Tetapi bukan itu saja. Kita harus reflect juga kepada orang yang menjual dengan harga-harga ini. Mungkin tidak mudah untuk mereka menanggung kos-kos bahan makanan. Kita lihat bahan-bahan mentah ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana untuk kita lihat kepada bentuk sokongan ataupun pendekatan untuk memastikan peminjaman ataupun pembiayaan yang mudah untuk PKS-PKS di luar sana. Ya, memang dari segi kos, memang kita nampak kos ni dah double dari masa sebelum PKP atau 2 years ago, Nina. Akan tetapi terdapat pelbagai issues yang mendorongkan kenaikan harga ni. Salah satunya adalah pekerja tempatan dengan kos atau tidak mempunyai access to labor. Inilah salah satu isu yang amat besar pada pendapat kita kenapa kos-kos ni meningkat. Supply chain dari segi peningkatan harga diesel, peniaga-peniaga atau supplier logistik ni telah meningkatkan harga. And typically pada masa setahun sebelum ni US dollar menjadi satu faktor yang kenaikan harga. So akan tetapi bila US dollar turun pada tahap sekarang, tidak ada perbezaan penurunan harga.
inilah satu isu yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Dari segi kementerian perlu meneliti balik apakah barang-barang yang sedang diimport menggunakan US dollar dan disediakan US dollar telah menurun. Kenapa harga tidak diturunkan sebegitu? So inilah isu atau hasrat kami pada bajet yang akan datang esok, Nina. Amatlah diharapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat meneliti isu-isu on ground yang agak rumit kepada golongan pembuat dasar. Yes. Untuk mereka, penting untuk kita mendengarkan apakah antara cabaran yang mereka hadapi ini agar pembuat dasar agensi kerajaan mereka faham agar dapat bergerak ke hadapan apakah pembentukan dasar ataupun polisi yang dapat mengangkat keseluruhan PMKS ini sendiri. Dan kalau kita lihat melalui selain daripada kebimbangan kos harga lah, kita melihat juga kebanyakan PKS di Malaysia ni mereka bimbang akan pekerjaan mereka mungkin tidak cukup selamat kerana terbuktinya waktu pandemik COVID-19 yang paling terkesan adalah PKS dan PMKS itu sendiri. Mungkin sehingga sekarang mungkin tidak dapat pulih atau meneruskan perniagaan mereka. Susah untuk mereka bangkit semula daripada perkara itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana untuk kita meneliti keadaan ini. Apakah yang boleh dilihat dalam belanjawan 2025 untuk menyediakan sokongan untuk memberikan galakan kepada PKS-PKS ini agar mereka dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, bukan sahaja peluang pekerjaan tetapi yang berkualiti juga kepada rakyat secara mampan dan berterusan. Untuk mendorong golongan PMKS ini secara khusus ni, Nina, pendapat saya adalah golokkan inisiatif kerajaan untuk membangunkan domestic direct investment. Kita telah mempunyai berbilion ringgit of foreign direct investment yang diterujui oleh MITI kebelakangan ni. Announcement seperti Intel, Amazon, Google, akan tetapi untuk realize on the ground PMKS punya impact dia, kita perlulah domestic direct investment dalam pelbagai sektor. Harapan kami untuk bajet besok hari ini adalah more inisiatif kepada domestic direct investments untuk membangunkan golongan-golongan PMKS yang dapat memberi kerja, memberi impak yang lebih besar kepada KDNK negara. Jadi kalau kita bergerak ke hadapan, Datuk, sudah tentu ini adalah aspek-aspek yang penting untuk kita meneliti, bukan sahaja untuk melihat kepada penyelesaian yang sudah ada, tapi bagaimana untuk kita terapkan inovasi terhadap penyelesaian itu kerana dunia semakin kompleks dengan perkembangan ataupun adaptasi teknologi AI semakin berkembang dan kita lihat PKS-PKS ni harus bergerak laju seiring dengan trend untuk menerapkan pendigitalan dalam perniagaan mereka. Mungkin Datuk boleh kongsikan, mungkin PKS-PKS di luar sana mereka kata okey, susahlah nak adapt teknologi digital sebab mereka tak cukup iaitu resources, sumber ataupun bakat yang boleh melakukan daripada segi pendigitalan itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Pada pendapat saya rasa tidak ada knowledge atau lack of knowledge and penetration. Internet penetration di Malaysia agak tinggi, Nina. And kebelakangan ni saya membaca juga 5G inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi very in depth, including dalam kawasan peluaran bandar. So bila ada inisiatif-inisiatif sebegini, I realise in the last 12 months kita dapati sektor digital, especially AI, sudah advance. And kita boleh mendapat banyak knowledge daripada platform-platform yang sudah sedia ada. So saya rasa tidak ada isu untuk dari segi knowledge atau application yang sedia ada. Government perlu mendorong implementasi dia dari segi small grants yang boleh disediakan. Pihak-pihak macam SME Corp boleh membuat atau boleh membuatkan satu platform untuk menggalakkan lebih ramai PMKS untuk
masuk dalam platform dia. Mentoring is a big important issue yang saya dapati. Kebanyakan penerima grant ni tidak ada implementasi plan. And grant ni kebanyakan masa tidak digunakan secara betul. Tak ada panduan yang betul untuk membawa mereka kepada dengan adanya AI yang boleh diletakkan dalam aplikasi kerajaan, monitoring secara regular basis perlulah diadakan. So inisiatif sebegini adalah very important to understand duit ni yang disediakan oleh pihak kerajaan dapat kepada pengusaha yang kredibel dengan merit yang betul. Betul. Mungkin saya tadi, Datuk ada kongsikan sedikit harapan mengenai Belanjawan 2025 bagi mengangkat keseluruhan ekosistem PKS ini, memastikan kelangsungan dan kesejahteraan mereka dalam pelbagai aspek dari segi pengurusan kos. Dan paling penting untuk kita lihat antara cabaran yang dihadapi oleh PKS dari segi yang paling utama adalah dari segi kenaikan kos operasi, utility, sewa, yuran. Dan mungkin untuk Belanjawan 2025 ni mungkin ada yang harapkan okeylah ada pelepasan cukai kerana banyak perkara yang perlu kami bayar bukan sahaja daripada segi harga bekalan tapi daripada harga logistik. Itu harus mereka fikirkan, mungkin mereka terlalu fikirkannya berhari-hari. Datuk, mungkin kongsikan senarai harapan? Pada pendapat saya, isu-isu yang dibangkitkan oleh Nina tadi adalah global issues. Bukan sahaja di Malaysia, akan tetapi di seluruh rantau Asia. Or even globally, kita mendapati harga-harga basic sebagai energi, utility, sewa memang meningkat baru-baru ni. So, pada pendapat saya, bajet yang akan datang perlulah memfokuskan lebih kepada on-ground inisiatif yang diperlukan oleh masyarakat secara amnya. Tidak kiralah B40, M50 ada isu yang berlainan yang kita dapati untuk masyarakat yang berbeza. So on a government point of view, inisiatif ni perlulah selaras across the board. Memang B40 perlukan different help, tapi kita tidak boleh membiarkan golongan yang lain tidak mendapati pertolongan atau some of this subsidi. And issue mentality subsidi perlulah secara umumnya dikeluarkan daripada sistem over the period of time. Ada cara-cara, pelbagai cara untuk menolong golongan yang betul-betul memerlukan. So kenapa kita across the board? So saya rasa inisiatif yang dikeluarkan oleh kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri adalah sangat bagus. And in the point of moving out subsidies, slowly reducing assistance and memberi assistance ni kepada direct kepada golongan yang memang memerlukannya. Betul, bukan saja kita pastikan sokongan insentif inisiatif ini kepada PKS ini bukan saja untuk memastikan mereka dapat meneruskan kelangsungan perniagaan mereka, tetapi untuk pastikan mereka berkembang kepada tahap yang lebih tinggi, terutamanya dalam waktu-waktu ataupun tempoh-tempoh cabaran ekonomi yang tinggi. Sekali lagi saya nak ucapkan kepada Datuk Nitesh Malani, terima kasih kerana bantu kami faham mengenai perkara ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi, dan sudah tentu itu adalah perkongsian yang menarik yang dapat saya bawakan perbincangan mengenai iaitu kos sari hidup dari perspektif untuk kita saksi bagaimanakah untuk pastikan sekuriti makanan, keselamatan makanan dan usahawan-usahawan kecil ni, terutama apakah antara cabaran yang mereka perlu hadapi dan apakah pendekatan yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka bukan hanya untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Dan untuk pada esok hari kita bakal saksikan pembentangan Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Madani, dan paling penting untuk kita lihat bagaimanakah ia bukan sahaja menjadi dana atau peruntukan, tapi bagaimanakah dokumen terpenting kerajaan ini mampu membentuk satu reformasi yang dapat membina kehidupan yang lebih cerah, lebih baik untuk individu, rakyat, masyarakat dan masa depan kita semua. Dan sekian saja perkongsian saya langsung dari Pasar Borong Selangor, dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan tugas Ibrahim Sani untuk bawakan perkembangan dan analisis mendekat mengenai ekonomi, dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Setinggi mana siling dan lantai ekonomi negara telah dinaikkan? Sejauh mana kualiti dan taraf hidup rakyat telah ditingkatkan?
bagaimana pendekatan seluruh negara jadi kekuatan merealisasikan visi ekonomi madani. Ikuti pembentangan dan kupasan komprehensif Belanjawan 2025 pada 18 Oktober ini hanya di saluran 501 dan di semua platform digital Astro Awani.